Topic 9, reaction kinetic. Okay, question number 1. For reaction, 4 ammonia plus oxygen, 3 oxygen, forming 2 nitrogen and 6 H2O. Nitrogen gas was formed at a rate of 0.72. Cikgu share screen tak? Loh, dok lah tu. Sekejap. Lupa. Okay, saya lupa. Okay, dah Cepat kan? Saya bacakan soalan balik. Ini soalan dia. Dia bagi equation yang dah balance. Write the differential rate equation. Dia dah bagi ni tapi saya tak mau habaq dia bawah kat you ni. You tulis dulu rate differential equation. Rate differential equation tu dia show relationship between rate for the decreasing of reactant and the rate for the increasing of product. Jadi kita kena tengok equation dia punya persamaan tu. Okey. Kamu refer pada buku kan? Saya tengok dalam ni. Nampak nak buka tu. Ini dia question number 1. Okey. Mesti ada persamaan dia. For ammonia. Ini 1. For ammonia plus oxygen. Spesies saya tinggalkan. Buat ringkas. 2 nitrogen and 6 H2O. Okey, bila kata differential rate equation, itu dia nak differential rate equation Differential equation. Differential rate differential equation atau differential rate equation. Rate differential equation ataupun differential rate equation Kita kena tulis perkataan rate dulu Rate equals to kita kena relate kan. For the decreasing of reactant, jadi negatif 1/4. So chemical coefficient tu letak di bawah. Okey, perkataan D keluar. Differential D keluar. D concentration kurungan 4 segi. Ammonia over DT. Kan kita samakan dengan yang lain. Sebab kita nak buat, kita nak show relationship dia. Negatif sebab reactant dia negatif. 1/3 D O2 over DT. Okay, you boleh panjang ya, sambung sebab saya tak muat ni, saya buat ke bawah ni lah Sama juga dengan bila it comes to product, kita buat plus 1/2 D nitrogen over DT. Mesti ada sign positif sign ni, kalau tak ada, you salah pula. Plus 1/6 D concentration 4 segi turungan dia tu. H2O over DT. So this is differential rate equation. Okay, dah settle. Okay, A. B. Calculate the rate of. Okay, yang dia nak tahu itu next slide. Tak boleh ke? Dia tak bagi. Kena pergi kat sini juga. Oh, ini bawah sekali.
Okay, yang kedua. Question number B pula Question 1B. Calculate the rate of. Okay. Dia nak rate for the formation of water. Maksudnya dia nak plus D formation plus D water H2O over DT. Dia nak ni apa nilai dia. Okay, kita tengok hubungan dengan apa yang diberi kat kamu tu nitrogen. Yang dia bagi tu nitrogen. Dia bagi, saya tak tulis kat sini, dia bagi tu nitrogen. Yang dia bagi tu adalah ini. Yang dia bagi kat kamu tu nitrogen. Dia bagi ni. Dia bagi ni. Without 2 ke bawah tu. Tanpa 2 tu. Yang dia bagi kat kamu tu adalah kan, nitrogen gas was formed plus D nitrogen over DT. Oh, saya sebenarnya nak tanya kamu. Sekejap. Nanti. Tak tahu dek. Sekejap. Nak tengok you all. Okay. Sekarang ni saya tak mau habaq tadi, saya terhabaq. Saya tadi kan saya nak tanya you all. Sekarang ni dah selepas, tak tahu you pasal tak. Okay. D nitrogen over DT 0.72 ke atau plus, kalau kita ambil daripada sini tadi, plus separuh D nitrogen over DT plus separuh plus half D nitrogen over DT tu yang nilai dia 0.72. Ini apa maksud? Maksud saya nak tengok you all ni masih confused tak? Ramai student akan confused. D nitrogen over DT yang dikatakan 0.72 tu. 0.72 tu yang mana satu? Yang atas ke yang bawah? Plus D nitrogen over DT yang dikatakan 0.72 ke ada plus ada 2 kat bawah ni. Plus 1/2 D nitrogen over DT yang dikatakan 0.72. Yang pertama yang ke yang kedua? Yang pertama. Siapa tak setuju? Kedua weh. Ada juga lah kan? Pertama. Okay. Jangan gaduh. Okey, jadi jawapan dia yang pertama. Yang pertama sebab dia kata nitrogen gas was formed. Dia kata situ. Dia kata nitrogen was formed at a rate of 0.72 molar per second. Mol per liter per second. Rate. Rate tu apa? Ni rate. Change in concentration over change of time. Itulah rate. Rate tu adalah change of concentration over change of time. Inilah how you write rate. Rate tu change of concentration. D ni small change lah. Change in concentration of nitrogen over change of time. Yang kita buat ada 2 kat bawah ni sebab kita nak relatekan dengan yang lain-lain. Amonia, macam mana relation dia. Kita nak relatekan dengan yang lain-lain. Jadi maksudnya 1/4 amonia sama dengan 1/2 nitrogen. 1/4 pengurangan amonia adalah sama dengan 1/2 penghasilan nitrogen. Macam tu.
Yang ada nombor-nombor ni berdasarkan stoichiometry kat atas ni. Nah, jadi tapi yang dia bagi tu, dia bagi adalah rate nitrogen was formed at a rate of. Jadi expression rate. Nah. Jadi jangan silap. Kalau you buat silap pada 2 sini memang you akan dapati di nitrogen tu akan 2 kali lah. 0.72 ni kali 2. Sekejap. Nak di nitrogen sebab separuh kadar penghasilan nitrogen adalah 0.72. Jadi kalau penghasilan nitrogen adalah 2 kali lah. 2 kali 0.72 kan. Okey jangan silap. Okey. Itu yang tu. So ini maksudnya ni So dengan itu kita nak cari apa tadi? Kita nak cari formation of water. Jadi kita nak cari plus D water over dt berapa? Nak cari tu? Okay. Jadi kita tengok hubungan tadi. Tadi kan? Water relate dengan nitrogen Buang ni yang ni. Water dengan nitrogen. Kat bawah sikit ni. Okay, water dengan nitrogen. Kita tengok sini. Tak mau dah ni. Okay, nitrogen kita tadi ni kan. Okay. Nitrogen dengan water. Water yang ni. Ada benda ni pula lah. Ada kacau kat sini. Nak hilangkan dia tu. Apalah hidup orang tu Jadi kita nak cari water. Maksudnya kita nak ini. Kita nak ini. Penghasilan water. Ni plus DH2O over dt. Kita nak relatekan dengan nitrogen. Jadi 6 ni. Kamu boleh buat ni atas ni. Dia akan jadi 6/2. Nitrogen. Yang dia bagi tu nitrogen kan. Jadi penghasilan air adalah 6 kali penghasilan nitrogen. Jadi kita boleh terus buat tu. Kamu boleh tulis yang ni balik. Hubungan dua-dua ni macam ni pun boleh. Daripada differential equation tu. Atau you nak buat ubah lah siap-siap. Ubah siap-siap lah. Ringkas sikit. Ubah siap-siap. Maksudnya 3 kali kan tadi kan. Yang ni 6/2. Kita buat 6/2 jugalah. So, 6/2 plus 6/2 penghasilan apa tak tadi? Nitrogen kan? Nitrogen over dt. Jadi penghasilan nitrogen over dt ni saat ni kita dah sadar ni. Dia punya tu. Ni. Kamu tak perlulah buat macam saya ni. Sebab saya nak tunjuk ni. Jadi plus D nitrogen over dt adalah 0.72. Jadi 6/2 kali 0.72 lah. 3 kali 3 kali 0.72. 3 kali 2.16. 2.16 molar per second kan? Mol per liter per second. Molar lah. Ini pen. Catat. Boleh Boleh dapat? Boleh, Madam. Okey, terus Okay, kemudian cuba buat yang lain dulu. Tu apa jawapan dia Kamu dah faham dah? Kita nak cari
Yang kedua ni adalah oxygen consumption. Maksudnya negatif D oxygen over DT. Berapa? Oxygen consumption. Kita tengok hubungan dia tadi. Buang ni tak boleh nampak tak elok. Saya tak confuse banyak-banyak sangat. Okay, oxygen consumption kita nak ini. Nak ini. Ni. Okay, kita boleh relate dengan air tadi pun boleh. Tapi takut masa kita buat waktu yang air tadi, water formation tadi salah. Jadi kita relate dengan hak yang soalan balik lah. Iaitu dengan nitrogen lah. Kita relate dengan nitrogen. Relatekan oxygen consumption ni dengan nitrogen. Jadi nak cari yang ni, negatif D oxygen over DT. Jadi 3 ni buat naik atas. Dia adalah 3/2 D nitrogen over DT. 3/2. 3 ni buat naik atas ni. Dia pun bawah kan. Jadi 3/2. Maksudnya dia adalah nitrogen tadi adalah nitrogen dia plus nanti. Plus 3/2 D nitrogen. Kamu nak salin balik yang hubungan oksigen dan nitrogen dekat tadi differential equation tu pun boleh. Saya tak buat ringkas dah. Saya dah ubah sesuai dah siap-siap. Jadi 3/2 kali dengan plus D nitrogen over DT ni adalah 0.72. Jadi 0.72 kali 3/2. 1.08 molar per second. Madam, Ustaz. tambah tu memang kena tulis ke? Kalau terlupa macam mana? Itulah. Kalau dia dalam buku kadang-kadang tak ada pun. Tapi kalau dalam exam ni, memang kalau tak ada sayang je. Dia jadi salah. Dia jadi salahkan, dia pentingkan. Sebab dia dah stress kan. Sebab tu kita kena buat tu nak stress kat you all lah. Kalau negatif tu maksudnya penguraian, kehilangan dia. Kalau kata peningkatan, produk tu kena buat plus. Untuk penambahan. Kena buat, mesti buat nah. Ini kena buat negatif macam ni, ini kena buat positif. Kena buat, tak buat jadi salah. Okey, madam. Okay, kemudian ammonia disappearing pula. Ammonia disappearing, saya buat tangan dekat. Ammonia disappearing yang ketiga. Jadi maksudnya ammonia disappearing kan? Nak negatif D ammonia over DT. Berapa? Kan? Itu tengok ammonia hubungan dengan back pada nitrogen juga lah. Ni apa tadi? Ammonia dengan nitrogen. Dulu. Jadi ammonia dengan nitrogen, ni ammonia kita nak ini. Nak ini. Nak ini. Kan? Jadi part ni dia main nak atas ni. Dan part ni dia pembawah. Kalau kata nak duduk sebelah sini kan. Jadi part ni naik kat atas je ni. Sebab dia duduk sebelah bawah ni macam you pening sikit kan. Macam ni kan. Part ni dia akan jadi naik ke atas je ni. Jadi part per 2 plus part per 2 D nitrogen over DT.
Jadi dapat cepat. 4/2 adalah 2 lah 2 kali lah. 2 kali 0.72. 2 kali 0.72. Itu pun 44. Okey, semua setuju nak? Setuju. Bagus. Okey, nombor 2. Mesti buat tulis Jangan conteng itu je Tulis elok sikit. Okay, question number 2. Kalau nak conteng kat sini tak ada ruang ni. Kena buat betul buat kat kertas. Question number 2 ni. Dia bagi data. Table below shows the expected data obtained at 77 degrees Celsius for reaction. Okay, ni 7-chloro nama ni. Tak nak sebut nama dia. Sebut nama. Ni dia tu chloropropane. Tu chloropropane dengan sodium hydroxide menjadi tu propanol dan sodium fluoride. Okey, jadi dia yang you nampak table ni ada nampak eksperimen, nampak initial concentration. Concentration awal. Initial concentration of reactant saja. Reactant je. Dan you nampak initial rate. Initial rate awal. Initial rate. Okey, rate ni dia tak cakap sini dia monitor berdasarkan apa. Dia monitor berdasarkan penguraian tu chloropropane boleh. Dia berdasarkan penguraian tindak balas NaOH pun boleh, kehilangan NaOH pun boleh, kehilangan dua chloropropane ke dia monitor berdasarkan kehilangan sodium hydroxide ke ataupun pembentukan dua propanol ke produk tu ke atau pembentukan sodium fluoride ke dia boleh je dia monitor rate tu berdasarkan apa-apa. Kita tak cakap sini dah. Apa ni? Okey. Jadi kamu nampak ini initial concentration, initial rate. Jadi dia panggil initial rate method. Initial rate method. Lari kau ya. Initial rate method. Okay, initial rate method ni tujuan dia ni nak cari rate law atau rate equation atau rate law dengan buat dulu cari dia punya order of reaction. Sebab ini tentang rate equation atau rate law iaitu rate dia proportional dengan concentration of reactant. Rate law ni dia hubungan rate dengan concentration reactant pula. Tadi ni hubungan rate reactant dengan rate produk. Rate penguraian reactant, rate penghasilan produk. Yang ni hubungan rate dengan concentration of reactant. Concentration dichloro 2-chloropropane. Kadaran rate dengan concentration reactant tu. 2-chloropropane dengan NaOH tu. Dia nak cari order ni, X dengan Y ni. Order with respect to 2-chloropropane dengan order with respect to sodium hydroxide. Jadi kalau kita dah dapat order ni, kita dapatlah rate law. Hubungan rate dengan concentration of reactant tu. Okey, jadi dia guna initial rate method. Dia cari initial concentration, initial rate.
Dia buat eksperimen ni different concentration of reactant and dan berapa rate dia. Okay. Jadi kalau you ada data macam ni, first saya nak padam ni lah. First thing ni. Okay. Jadi kamu cari yang data sama, concentration. Dia membahagi dua rate law. Kamu tengok data tu mana yang sama. Okay, ni sama. So, nanti kamu akan dapat order with respect to NaOH. Yang berdasarkan 2-chloropropane ni dah batal. Tak boleh dapat order dia sebab dia cancel. Kamu akan dapat order with respect to sodium hydroxide. Lepas tu tak lagi cari pula kalau NaOH sama pula. Berapa order with respect to dichloropropane. 2-chloropropane. Ya, okey. Jadi kamu membahagi dua rate law. Rate law yang tadi saya general tadi tu, kamu akan bahagikan dia. Jadi berdasarkan kamu refer pada soalan, saya sekarang buat sini, saya tengok soalan ni lah, saya tengok kat sini. So sekarang kita membahagikan dua rate law. Saya tulis dulu secara general rate law dia. Rate law dia secara general. Rate law adalah rate equation sama lah lah. Rate equation in general. Yang saya tulis dah tadi ni. Saya tulis kat sini. So, equation tak tulis Ya, patutnya tulis equation tu kat atas tu. Barulah kita dapat rate equals to maklah atas ni. Equation dia tu tadi kena tulis lah patutnya tulis kat atas ni. CH3 CH Cl CH3 plus NaOH. Produk dia berarti lah. Kita tak tengok produk tu. Rate law ni kita tak tengok produk, kita tengok reactant je. Jadi rate perkadaran dengan reactant kita. Jadi perkadaran tu kita nak hilangkan perkadaran tu, proportionality sign tu kita letakkan K, satu formula constant, iaitu rate constant. Formula untuk kita tukarkan sign daripada proportional sign tadi tu kepada equal sign. So kali dengan concentration kita punya reactant. Panjang sikit lah sini. Chloropropane kuasakan dengan X, nak buat kuasakan PQRSX apa ABC tu tak kisah. Sodium hydroxide. Ini kita buat X lah. Jadi kita nak cari order of reaction tu, kita membahagi dua rate law. Kamu cari tadi yang data yang sama. Kita katakan ini sama, persentasenya ini sama. Jadi kita buat, selalunya kita akan buat, lebih baik kamu buat nilai yang besar bagi nilai yang kecil. Ambil yang besar bagi yang kecil kan. Tengok ini 6 10 3, 3 10 3. Jadi eksperimen 2 bahagi eksperimen 1 ke eksperimen 1 bahagi 2. Saya lebih prefer ini sebab dia besar 6 kan. Eksperimen 2 bahagi dengan eksperimen 1. Eksperimen 2 bagi eksperimen 1 sebab nilai hak yang besar kita tu atas. Rate yang besar ni senang sikit dia punya calculation dia. Kadang tak payah pakai log. Jadi kita bahagikan dua rate law yang saya general tadi ni yang kita buat berdasarkan eksperimen kita. So rate of experiment 2 bahagi dengan rate of experiment 1. Jadi dua rate law okey. Ini rate law yang pertama, ni rate yang kedua, eksperimen 2, eksperimen 1. Concentration. Jadi sekarang buat general dulu, jangan isi terus, buat general dulu satu. Dia tunjuk you nak buat apa. Ini concentration eksperimen 2 punya. Ini kita akan isi eksperimen concentration NaOH eksperimen 2 punya. Rasakan dengan Y. Nampak ke Y tu?
Tak mahu jadi Y juga. Concentration. Eksperimen 1. Ni kosong dengan X. Eksperimen 1. Concentration NaOH. Eksperimen 1. Kuasa Y. Kuasa Y. Kita jadi Y like that. Y. Okey, buat selalu general macam tu dulu. Lepas tu baru isi dia. Rate eksperimen 2. 6, 10 kuasa telak 3. 6 kali 10 kuasa 60 boleh dah. Kita buat ringkas ni. 3 kali 10 kuasa iaitu 3. Okey. Kita walaupun nanti nak potong sebab dia sama tapi kita tulis. Tulis dulu nanti potong. Tunjuk kamu potong. Okey. Dichloromethane ni sama kan? 0.15. 2 chloromethane bukan dichloro. 2 chloropropane. Kuasakan dengan X. Kuasakan dengan X. Yang ini NaOH eksperimen 2 0.5. Ini 0.25. Masing-masing ni kuasakan dengan Y. Kan? Jadi tunjukkan kamu potong. Saya buka ni lari tak? So, potonglah. Potong. Ni dapat 3 kali 2 senang. 2 sama juga dengan buka lagi ada lagi kurang. Ada. Sekejap sikit lah. So, 2 sama juga dengan K potong. Okey. Reaction ni everything else is the same. Eksperimen 1 dengan 2 ni semua sama. Dia punya temperature. Tapi concentration dia vary ni. Jadi eksperimen ni dia punya rate constant dia tetap. Dia varykan concentration dia. Concentration tidak mempengaruhi nilai rate constant tu. Okey, jadi rate constant tu tetap. Jadi kita boleh batal ke bawah. Okey, so yang ini sama batal. Jadi 0.5 bahagi dengan 0.25 lah. 0.5 bahagi 0.25 kan 2 kan? 2. Jadi 2 kuasa dengan Y. Jadi 2 kuasa 1. Jadi Y sama juga dengan 1 lah. Iaitu first order. Jadi yang kamu cari ni adalah sebab dia cancelkan untuk 2 chloropropane kan. Jadi you dapat sebenarnya you mencari yang you cari ni adalah order of reaction nilai Y tu order of reaction with respect to NaOH iaitu nilai Y berapa. It's a first order lah boleh kan semua dapat misalnya order of reaction with respect to NaOH Y iaitu equals to 1. Jadi kamu bagi clear kalau kamu tak tulis Y tu benda apa. Y tu adalah order of reaction with respect to NaOH. Kamu tulis sama ada tulis atas atau tulis bawah. Okey. Ataupun tadi masa you statement ni dah tunjuk Y tu adalah order of reaction benda dah. Okey, jadi yang nak cari pula order of reaction with respect to 2 chloropropane. Cari pula yang sama kalau data dia tu. Potong pula NaOH tu. Walaupun tak boleh potong NaOH tu, sekarang kita dah boleh ganti dah. Dia punya order dah dapat dah tadi untuk NaOH tu. Jangan panik kalau tak boleh potong.
Tapi kat ni soalan ni senang lah, dia boleh potong. Takutnya nanti you all asyik faham, saya hak potong. Lepas tu dia tak boleh potong, you pening. Dia dah dapat dah tadi, saya tunjuk je lah. Okay, sekarang ni, NOH pula potong, ambil yang ni. Your eksperimen. So yang ni, kita akan dapat order with respect to 2-chloropropane. So tengok mana nilai mana besar kecil. So 3 lebih besar banding dengan 1. Jadi kita buat eksperimen 3 bagi eksperimen 1 lah. Eksperimen 3 bagi eksperimen 1. Dah hujung macam ni. Kamu masih di sana ke? Ya, masih di sini. Okey, saya takut terputus. Okey. Eksperimen 3 bagi eksperimen 1 Jadi tadi saya dah buat general ni kan, yang saya dah buat general ni. Yang general ni sini. Saya dah buat general dah. Ni general lah maksud saya ni. Tak payah dah lah, ni dah buat sekali dah. Kita buat store isi je lah. Eksperimen 3 bagi eksperimen 1 kan. Kita buat isi pengisian je terus. So, 9 kali 10 kuasa tolak 3 bahagi 3 kali 10 kuasa tolak 3 sama juga dengan K. Okey, nilai terus lah. 3 eksperimen 3 0.45 kuasa dengan X 0.15 kuasa dengan X 0.25 dengan Y kuasa dengan Y. Jadi kita dapat ini 3 lah kan. 3 ini potong-potong 0.45 3 juga kan. 45 bagi 1,5 kan 3. Jadi 3 kuasa X. Ni 1 lah. Kuasa 1 3. Jadi X sama juga dengan 1. Jadi yang kita dapat ni first order. Yang kita dapat ni order of reaction with respect to NaOH. Okay. Okay, jadi dua-dua first order lah kan. Okay, kata yang second tak start data ni katakan sebab ramai student dia akan pening. Kena tunjuk juga. Katalah data tak start ni. Aku kalau tak terang, saya kalau jadi, dah tak pasang benda tu. Kata tadi kita nak cari order with respect to 2-chloropropane ni, kita nak kena cari yang NaOH ni cancel kan. Katalah tak ada yang boleh cancel. Tak boleh cancel. Dia ni tak apalah tak start ni boleh cancel. Tapi katalah tak boleh cancel. Tak ada yang sama data ni. Kita nak cari order with respect to 2-chloropropane. Jadi NaOH ni kena kalau boleh dia sama. Baru kita boleh buat patahkan dia. Tapi kalau tak ada tadi kan. Ni tak boleh nak cancel ni. Jadi kan kita dah dapat dah nilai Y. Tadi dah boleh tahu dah nilai Y. Jadi kita dah tahu dah nilai Y. Kita boleh ganti dah. Walaupun ni tak boleh nak batal. Dalam ni tak boleh batal tak apa. Kita dah tahu dah nilai Y ni. Nah. Kalau dia tak boleh cancel pun, tapi kita dah tahu dah nilai Y. Jadi kita ganti je lah. Jadi yang kita tak tahu ni X sajalah. Jadi jangan panik. Walaupun tak boleh, second one tu tak ada yang sama. Tapi kan kita dah ada order tu, jadi kamu just ganti je. Dah tahu dah nilai Y ni je. Walaupun ni tak boleh batal. Jangan panik. Okay. So dah dapat dah tadi. Determine the order with respect to 2-chloropropane 1.
Determine the order with respect to, so they have to accept one. Write the rate equation. Kat sini tak muat ya. So writekan the rate equation. Tulis balik lah. Tadi awal-awal you tulis general saja. So tulis balik. Rate equation dia. Rate equation is rate equals to K kali dengan concentration 2-chloropropane tadi. CHCl CH3 kuasa dengan 1, tak payah tulis 1 tu, NaOH kuasa dengan 1 juga. Okey, so dah. Okey, so B ni tak berkaitan dengan yang atas tadi B lain pula. Okey, B ni reaction rate is measured as the change in reactant or product content in a given interval of time. Write the rate differential equation. So dia tanya rate differential equation. Rate, soalan nombor 2B 2B differential rate equation. Differential rate equation mesti ada perkataan rate dulu. Rate equals to bentuk D ya. Differential bentuk D. Negatif D. Okey. Dia dulu equation. Saya tunjukkan equation dulu. Sebab equationnya macam mana. Equation dah. 2NOBr 2NO. Make sure equation tu dah balance. Jadi rate equals to reactantnya NOBr, so negatif. Okay, 2 tu jadi 1/2. B concentration NOBr over dt sama juga dengan positif 1/2 D NO over dt plus juga D PR2 tak mat over dt. Okay, kalau yang kedua equationnya macam ni. Part of ammonia plus 5 of oxygen jadikan part of nitrogen monoxide dan 6 of water. Jangan lupa perkataan rate tu Rate equals to negatif 1/4 D ammonia over dt. Sama juga dengan negatif 1/5 D oksigen over dt. Sama juga dengan positif 1/4 D NO over dt. Samakan lagi dengan air. Sama dengan posisi juga plus 1/6 D H2O over dt. Okay, dah siap. Dah, yang nombor 3. Question number 3. Question number 3. For each of the following rate equations, specify the order of reaction and unit of rate constant. So dia nak order, kan saya baca soalan. Kadang-kadang baca soalan. Apa soalan dia? Baca soalan, tengok dia tanya apa. For each of the following rate equation, ni dah rate equation ni dengan rate equal to KA, rate equal to A, equal B, rate equal to A, B equal to 2, rate equation tu lah. Specify the order of reaction. So dia tanya, reaction order tu berapa? Reaction order kadang-kadang reaction order adalah bermaksud juga overall order. Specify berapa
Overall order dia tanya. Specify the order of action. Overall order. Order of action. Kalau tak ada with respect to, with respect to exponent pada concentration ni, kuasa kepada concentration tu. Kalau kata with respect to, order of action with respect to A, order of action with respect to B. Exponent atau kuasa kepada concentration A atau B ni dalam rate law ni. Tapi kalau dia tak ada with respect to, maksudnya order of action, itu maksudnya overall order, jumlah semua order. Unit of rate constant, cara unit dia. Rate constant kita, ni unit dia apa? Bila dia kata time dalam unit second, concentration biasalah molar, mol per dm cube. Saya malas nak tulis mol per dm cube ni sebab dia sebab molar je. Sebab molar saja boleh nak cepat. Boleh transfer tukar pada mol per dm cube. Jadi nak buat apa dulu? Cari overall order. Kita boleh buat dalam bentuk table. Kat sini pun boleh kan? Saya tulis kat sini je. Ini dia punya rate equation. Jadi kita nak order of action. Overall order Kita kata kat bawah tak mak lepas tu. Rate equation yang atas ni. Ini equation. Ini adalah order, overall order. Atau order of action. Order of action. Itu jumlah dia lah. Ini satu, Ini satu, dua, satu, tiga. Lepas tu nak unit of K. Macam mana nak cari unit of K Unit of rate, kan you tahu rate. Rate kan. Rate tadi kita buat change in concentration, katalah A, reaction dia, change of time. Jadi unit dia change in concentration molar lah. Apa perubahan molar. Awal, akhir berapa, awal berapa. Perubahan dia. Jadi molar. Concentration tu dalam molar. Time tadi dia kata dalam second. Jadi unit of rate molar per second. Molar S-1. Okay, unit of concentration. Unit of concentration adalah molar atau mol per liter. Jadi unit of K, kalau saya nak tulis kat sini. Jadi molar per second. Unit of rate kan. Lepas tu bawakan molar tu ke sebelah. Jadi per molar lah. Dapatlah unit of K. Unit of K iaitu kita batalkan ni mm sama ni. Jadi dia jadi unit K adalah per second lah. Unit K dia adalah S-1 lah. Boleh tak? Buka sikit dia sini. Saya nak buat garis lurus saya tak boleh. Okay.
Kita tengok yang kedua pula. Unit of rate molar per second kan. Ni M kuasa 2 lah. Bawa ke sebelah M kuasa 2 dapat unit of K. So potong. Jadi unit of K unit K dia adalah molar tolak 1 second tolak 1. Unit of K nampaklah setih ni, sikit. Saya nak buatkan tempat besar sikit. Kamu merah tak? Cuba tengok yang ni pula. Ini tak muat ni sebab kami. Okay. Unit of K kalau dibagi rate equals to K A kuasa B overall order tadi 3 lah. Okay, unit of rate molar per second. Time dalam second Ni molar kuasa 3 lah Kita bawa masalah kita cari unit of K. Molar kuasa 3 lah. Juga dengan K. Jadi potong dengan 2. Jadi maksudnya unit K ni adalah molar tolak 2 second tolak 1 lah. Unit of K untuk ni lah kat sini kan. Unit K tu. Boleh ke? Yang penting di sini kamu tahu unit rate, molar, concentration per dengan time. Time can be in any unit. Minit ke, hour ke, ikutlah. Yang dia beri. Di molar, concentration dan molar. Okey, kalau kata concentration you tak buat dalam molar, buat mole per liter, dia macam pening sikit lah. Kuasa 2. Saya nak transform, nak tukar pun saya malas. Dia pening. Kamu kalau nak buat mole per liter tu, mole per dm cube tu kamu buat lah. Jadi berapa kat sini? 1 per mole. Malah dia pening. Maksudnya macam tu lah Kalau kamu nak tukar, tukarlah molar tu adalah mole per. Sebab liter ke dm cube kat sini. dm cube. Buat dalam kadang saya mole dm cube. Molar tu adalah mole per dm cube. Okey, boleh? Boleh. Okey. Saya mengantuk ni. Ngajak mengantuk tambah orang yang dengar saya mengantuk. Tapi kalau you buat tak ngantuk kan? Kalau you buat fokus tak ngantuk. Dia tak buat, dia tengok saja ke dengar je. Okey. Saya letih semua ni. Kita tengok question number 4 pula Write the rate equation for the reaction. Rate equation, rate law. Dia dah cakap dah ni, nampak ni. Tengok. Decomposition of N2O5 is a first order. Dia dah nampak dah order. Write the rate equation. Rate equation tu kena tahu. Nak tu write tu sama ada kamu bagi data cari dia punya order ke atau dia memang dah habaq. Baru boleh tulis rate equation. Atau rate law. Rate equation ni rate law lah. Bukan differential rate equation. Ini adalah rate law.
Okay. So, habang itu kita tinggal reaktor ni satu je. Okay. So saya tulis balik dia punya equation. Equation number 4. Bagi yang N2O5 ni dinitrogen pentaoxide. Dia decompose into nitrogen dioxide and oxygen. So dia kata first order reaction. So, maksudnya rate law dia rate law atau rate equation. Okay. Rate equation is rate. Jadi perkataan rate lah. Rate sama juga dengan apa ni K. Kali dengan K ni K kecil. Concentration N2O5 power of 1. Tak boleh 1 pun tak apa. Okay. Calculate the rate constant. Okay. Jadi maksudnya dari sini je. Calculate the rate constant. Dia tanya ni. Rate constantnya berapa? If the initial concentration yang dia bagi yang ni. Concentration dia 1.5 times 10 power of minus 3. Rate dia bagi ni. 8.6 times 10 power of minus 7. So nilai K. Tangan dikasih lah. So nilai K nya berapa? .6 exponential tolak 7 bahagi 1.5 exponential tolak 3. 5.73. Okey, unit dia macam mana? Kan? Ini unit dia. Tadi dia bagi nilai rate tu, saya tengok unit dia. Unit rate tadi molar per second. Molar per second. Unit concentration ni kuasa 1 saja. Kan? Molar per second. Concentration mai sebelah. Dapat unit of K. Jadi per second lah. Unit of K kena tulis 5.73. Sudah. Sampai dengan berapa nampak ni. Soalnya awal-awal dia tak habis-habis. Kalau nanti last tu boleh habis. Tak dapat jawapan dah. Tak payah calculator. Okay, number 5 lah. Number 5. A homogeneous reaction can be written as A plus B equal to product. Rate law adalah dah bagi dah rate equal to K, A equal to N, B equal to N. But the rate decrease in concentration of A and B. Ni maksudnya relationship kot A dengan B forming product. But the rate decrease in concentration of A. So, saya ingat ini adalah macam differential equation boleh atau nak buat dalam bentuk rate equals to negative change in concentration tu. B versus A. Over C. Saya relatekan dengan B pula. Itu atau you nak buat dalam bentuk you nak buat D pun boleh. D atau D3. Okay. What is represented by K in the above expression? K itu adalah rate constant. Proportionality constant dalam rate law. K
Siswa return N and N. Yang ketiga, N tu adalah order of reaction. Order of reaction atau reaction order. Order of reaction with respect to A. M adalah order of reaction with respect to B. Overall order adalah N plus M. Ada N tu. Okey, sudah. Nombor 6. Boleh you all? So far okey? InsyaAllah. Question number 6. Question number 6 Okey. Sekarang ni tengok Okey, saya tunjuk cara congak. Saya congak Tengok ya, congak. Saya nak congak saja. Dia kan, kalau kita reaction tu, kalau kita double kan concentration, rate double, maksudnya dia first order. Kalau concentration ni double, rate tak berubah, maksudnya dia zero order. Kalau kata you double kan concentration, rate tu jadi 4 kali ganda, maksudnya order dia 2. Faham tak itu? Okay, what is meant by order of reaction? Order of reaction tu adalah order of reaction adalah exponential to the equation of reactant in the rate law. Ataupun raised to the power of the concentration of reactant in the rate law. Kita tengok nota Okay, a series of experiments were conducted to determine the rate of formation of nitrogen gas. Jadi ini reaction ni nitrogen monoxide campur dengan hydrogen gas, nanti dia akan menjadikan nitrogen gas lah. Menjadikan nitrogen gas plus apa benda tu tak kisahlah. Jadi dia monitor rate tu berdasarkan penghasilan produk. Jadi dia tengok rate ni berdasarkan nitrogen yang terbentuk. Okay, dia study rate berdasarkan produk yang terhasil. Jadi dia ada different concentration of reactant. Jadi ini initial rate method lah, initial concentration dan initial rate. Ini rate ni rate initial. Tak boleh tulis. Jadi kan tadi kita cari dalam initial rate method ni nak cari order. Kita tengok yang sama. Jadi kita akan dapat order yang satu lagi. Yang sama ni akan dibatalkan. Okay, you tengok ini sama. Ini sama. Jadi kamu akan dapat order with respect to hydrogen. Okay, cuba. Dia sama ada buat tulis macam tadi lah. Dibahagikan dua rate law tadi. Okay, sekarang saya nak congak je. Okey, ini nampak. Ini sekarang NO kita tetapkan. Kita buat eksperimen yang kedua ni sama saja kita guna concentration NO macam tadi 4/3. Okey. Dalam second eksperimen concentration NO disamakan macam eksperimen 1. Jadi kita constantkan concentration NO. Concentration hydrogen adalah kita buat 2 kali ganda. Kan? Ini tadi asal eksperimen 1 kita buat 1/3. Eksperimen 2 pula kita ubah
Kita concentration tu kita doublekan. 2 kali ganda. 2/1/3. Sekarang kita tengok rate dia jadi macam mana. Kalau kita double, rate jadi berapa kali ganda. Kita ambil 11.54. Tu 10/3 boleh cancel ke atas kan. Bagi dengan 5.67 je lah. So dia jadi 2 kali ganda. 2 kali ganda. Jadi you double kan concentration, rate pun double. Jadi maksudnya order with respect to hydrogen ni adalah 1 lah. Sebab you double, rate double. Kalau you triple, rate triple. Kalau you half, rate jadi half. Kalau you buat 4 kali ganda, rate jadi 4 kali ganda. Macam tu. Jadi maksudnya order with respect to hydrogen adalah 1. Kalau kata nanti, yang ni tak boleh nak congak kan. Kalau kat sini, kalau kita sekarang nak cari order with respect to NO pula. Tapi hydrogen tak sama. Dia nak batal, dia tak apa nak boleh congak. Jadi yang ni kena tulis lah. Okey. Jadi nak tulis yang tadi pun tulis balik ya. So tadi kita boleh buat rate loss secara general. Rate adalah K kali dengan concentration NO kuasakan dengan X, hydrogen kuasakan dengan Y. Kita nak cari X dengan Y. Jadi tadi kita ambil eksperimen 2 bahagi dengan eksperimen 1. So rate of, buat sekali dalam general dulu. Rate of experiment 2 bahagi dengan rate of experiment 1. Dan ini kamu nak mencari order with respect to hydrogen. Okay. So concentration sekarang, concentration of NO of experiment 2, concentration of hydrogen of experiment 2 kuasakan dengan Y, concentration of NO kuasakan dengan X of experiment 1, concentration of hydrogen of experiment 1 kuasakan dengan Y. So kita ambil 11.54 kali kuasa tolak 3. 5.67 kuasa tolak 3. Okay, NO eksperimen 1 4 kali 10 kuasa tolak 3. X kuasakan dengan X. Hydrogen 2 kali 10 kuasa tolak 3. Okay, kita cancel. So 2 kuasa 1 sama juga dengan 2 kuasa Y. dy sama dengan 1. Y sama juga dengan 1 atau first order. Ini adalah order of reaction with respect to hydrogen. Okay. Untuk yang cari order with respect to NO pula. Jadi kita ambil eksperimen lain pula. Kita boleh buat 2 dengan 3 boleh atau 1-3 pun boleh. Kita saya ambil eksperimen 2-3. Eksperimen siapa yang pesan?
2 lebih besar daripada dengan 3. 2 bagi 3. Sebab dia tak berat yang sama, nak boleh batal dah. Yang hidrogen tu, dia boleh ambil mana-mana. So, X sama 3. 2 dulu. 2 di 11.54 10 kuasa tolak 3 bahagi dengan 0.96 10 kuasa tolak 3. Walaupun dibatalkan, kita tulis kan kita masuk nilai terus 3, 2, 3 4 kali 10 kuasa tolak 3 ini 1 kali 10 kuasa tolak 3. Okey, X kita tadi, kita nak cari lah X yang kita cari X, Y yang kita dah ada tadi kan. 2 dengan 3. 2. Ini kuasa 1 kuasa 1. Jadi jangan, yang kita tak tahu ni X. Y ni kita dah tahu dah. Jangan tulis dalam bentuk Y, dia tak boleh cancel. Y tu kita ganti dah satu-satu. So, ini 12. Ini cancel. Ini cancel. Ini 4 lah kan. 4 kuasa X. 4 kuasa X. Ini cancel bawah atas bawah. Jadi 2/4 1/2. Jadi 24 lah. 24 sama juga dengan 4 kuasa X log 24 sama juga dengan X log 4. So X sama juga dengan log 24 bahagi log 4 log 24 bahagi log 4. Jadi X sama juga dengan 2.23. 2.3. Hari ni kita punya order ni nombor bulat lah. Ni tak apalah, kita tinggal macam tu. Patutnya order kita, kamu dapat macam tu tak? Order kita adalah positif integer. Tapi ni lebih daripada 0.3, tak boleh nak round off. Kita tinggal macam tu je, 2.3. Kamu dapat macam tu tak? Kau saya kira silap. Betul. Sama Patutnya tak boleh ada titik puluhan lah. Dia 2.0 macam tu, 2 dia kena 2. Tapi dia bagi terlebih, tak apa, kita ikut je lah. Dia punya syllabus, dia punya order tu adalah positive value. Order negatif pun boleh pecahan pun boleh, perpuluhan pun boleh. Tapi kamu punya syllabus positif dan nombor bulat 0, 1, 2 macam tu. Okey. Tutup dah. Okey, kemudian apa dia tanya lagi? Specify the order of the action with respect to NO. Tadi, so. Kita tulis balik ada bagi. Write the equation, calculate. Banyak lagi. Kita dia. So, order with respect to, jadi tak start ni. Yang ini order of reaction with respect to
X ni adalah order of reaction. Ini adalah order of reaction with respect to NO kan. Nilai X. NO dah tahu 2.3. XX dia 2.3. Y dia 1. Daripada order NO 2.3. Order with respect to hydrogen 1. Sudah selesai. Hence, write the rate equation. So, rate equation. Rate equals to K kali dengan concentration NO. Dia dapat 2.3 lah. Concentration of H2. Kalau ni soalan patutnya dia cari lah yang dia dapat. 2.0 2. So, itu rate law. Rate law tu rate equation equation. Calculate rate constant. Okay, nak cari rate constant K. Tadi K adalah, saya buat saya siap-siap ni. Kena 2.3 ni pening sikit lah. Okay, katakan 2 lah nah. Patutnya ni data tak cantik lah Katakan dia 2 lah nah. Dia ambil 2 senang settle sikit. Buat 2 lah. Okay. So, sekarang nak cari K. Nilai K. Jadi, kamu ganti mana-mana eksperimen tadi. Masukkan nilai. Jangan ambil eksperimen tu. Katakan eksperimen 1 punya data. Apa dia punya concentration, apa dia punya rate. Eksperimen 1 punya. Jadi K adalah, saya buat sesuai siap-siap. Rate over rate over concentration NO kuasa 2, hydrogen kuasa 1. So nilai rate dia, ambil mana eksperimen 1 boleh, eksperimen 2 boleh, eksperimen 3 boleh. Ambil eksperimen 1 punya 5.67 10 kuasa tolak 3 dengan concentration NO 4 kali 10 kuasa tolak 3. Jangan lupa ada kuasa 2. Hidrogen 1 kuasa tolak 3. Okay, so rate constant dia .54 kali 10 kuasa 5. Sama tak? Sama. Sama Okay, jadi apa unit K dia? Per Tengok unit second. K. Tadi dia molar per ni. Ini molar per second kan? Rate dia molar per second. Molar per second. Ini molar kuasa 3. Molar kuasa 3 sama dengan unit K. Jadi unit dia adalah molar tolak 2 second tolak 1. 4. What are the factors that influence the reaction rate other than concentration? Kita ada temperature lagi, kita ada catalyst, faktor lain tu. Question 7.
Dia tak fokus sangat, tak nampak muka. What is the relationship between the rate of decomposition of iodine vapor and the rate for the formation of hydrogen iodide? Okay, question number 7. Equation dia, hydrogen when react with iodine forming hydrogen iodide. Okay, dia kata what is the relationship? Relationship tu kamu boleh buat differential rate equation atau buat dalam change pun boleh, change, big change. Sekarang saya nak buat sign yang tiga segi tu. Rate sama juga dengan kita berdasarkan change. Okay, reactant dia akan decrease to negative. Sign tiga segi menunjukkan change of hydrogen over change of time sama juga dengan negative change of iodine over change of time sama juga dengan positive. Saya tak ada faham lari sikit ni. Sebab bawah lah. Bawah ni lah. Sama juga dengan positif 1/2 change of concentration hydrogen iodide over change of time. Okey, ataupun kamu nak buat differential equation pun boleh. Atau you nak buat differential equation, nak tunjukkan relationship tu dalam bentuk differential equation. You akan buat rate equals to negative D concentration hydrogen over dt atau negative D, tiga tu bukan pada D. Negative D concentration iodine over dt sama juga dengan positif 1/2 D concentration hydrogen iodide over dt. So nak buat sini betul, buat sini. Jadi dia ada hubungan lah. Semua tiga ni maksudnya big change. Big change. B itu maksudnya small change. Okay, so you ada tunjukkan relationship. Oh, pada dia tak tanya. Okay. Question nombor 8. Oh, question nombor 8. Dia ada masa ni lah panjang. Internet research. Question number 8. Question 8. The rate for reaction is found to be 8-fold as one of the reactant is double. Reactant double rate increase 8-fold. Maksudnya sini tunjukkan kata A ni sebagai reactant, produk, B sebagai reactant, B sebagai produk.
Produk apa-apa lah, whatever. Okay, so dia punya rate law dia, rate equal to secara general lah, K kali A kuasa X. Sekarang kalau kita doublekan A, itu kita jadikan 2A. Ni rate 1 tadi. Asalnya rate dia banyak ni. Sekarang kita tengok rate yang kedua. Kita dah doublekan dia. Yang kedua. Sama juga dengan berapa? Sama juga dengan kita doublekan kan. Jadi K ni kita kena ganti 2A lah dalam ni. Sebab kita double. Okay, dia kuasa X. Kalau nak jadi 8 kali ganda, maksudnya dia kuasa 3 . Dan kalau you nak dia jadi 8 ni, yang ini you kena kuasa 3, baru dia jadi 2 kali 4. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kan. Dia ni akan jadi dalam ni kalau kuasa 3, 2A kuasa 3, ada sini. KA kuasa 3, so dia akan jadi 8 KA. KA kuasa 3 kan. 2 kali 2 kuasa 3, 8 kita buat keluar. Jadi dia akan jadi 8 KA kuasa 3. Jadi KA kuasa 3 ni adalah satu nilai, katakan T, jadi 8T. Jadi kena kuasa tu 3 lah. Supaya dia jadi 8T. Faham tak? Dia kena kuasa 3 kat sini, baru dia jadi. Kalau kuasa 2, 2 kali 2 baru 4. 4A kuasa X. 4A kuasa whatever. Dia kena 3 lah kat sini. Kita siap tulis kita. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kan. 2 kuasa 3. Dia 2 kuasa 3, A kuasa 3. Jadi kalau kita nak A kuasa 3. Okey, macam ni ke. Kalau kata kita tengok kalau kata dia nak jadi 8 kali ganda. Kalau kita kata rate yang satu tu adalah KA kuasa 3. Rate yang kedua bila kita gandakan A kepada 2A, kita akan menggantikan, kita akan dapat rate yang kedua tu K 2A kuasa 3. Itu akan jadi 8 KA kuasa 3. Jadi KA kuasa 3 tu katakan T. Jadi ni akan jadi 8T. Jadi maksudnya jadi 8 kali ganda. 8-fold. Dia naik kuasa 3. Double jadi 2 kuasa 3. Maksudnya 8. Jadi menunjukkan kuasa tu 3. So, jawapan dia
Determine the order. Order is 3. Okay. Kemudian nombor 9. Apa kita buat? Question number 9. Nak ada berapa? 10, 11. Tengok ni. Question number 9. Okay, sekarang saya boleh congak-congak lah. Cuba tengok boleh congak tak? Boleh, kalau nak tunjukkan memang kena tulis lah Saya nak congak je. Initial rate method ni saya semua congak-congak je Okay, nombor 9. Kita tengok berapa kali ganda dia naik. Macam mana saya buat dia punya ni. Okay, kita cari yang sama dulu. Sama. Ini sama dengan yang ini. Jadi kamu dapat order with respect to Y. Kamu dapat ini. Jadi kita tengok ni berapa kali ganda. Ni 3 kali ganda kan. Eksperimen 3 berbanding dengan eksperimen 1. Ni 3 kali ganda. Y itu 3 kali ganda. Rate naik 3 kali ganda tak? Ni 3 kali ganda kan. 2.2, 6.6. Itu 3 kali ganda. Jadi order with respect to Y adalah sebenarnya rate draw dia adalah K kali concentration of X saya tak tahu lagi. Okay, Y saya tahu dah. Iaitu 1. Concentration U triple, rate triple. Jadi order with respect to Y adalah 1. U double. Yang ada tak lagi yang kita boleh ada lah. Kalau you tengok, kalau you buat double, U double. Concentration, rate pun double. Itu maksudnya order with respect to Y itu 1. Okey, untuk X pula. Ni saya tak cari dulu. Untuk cari X, kita nak cari Y pula tetap. Limit ni. Order with respect to X. Tengok pula Y yang tetap. Ini tetap. Okey, jadi Y tetap. Kita nak study X. Order with respect to X. Ini berapa kali? Ini 3 bahagi 2. 1/2 3 bahagi 2, 1/2 1/2. Ini 1/2 kali ganda. Concentration dia di bawah 1/2. Yang ni 1/2 juga. 3.96 bahagi 1.7. Ayo. 3.96 bahagi 1.7. Tak ni 2.3. Ni kena kira lah. 2.3. Saya nak kira tadi sekejap. Kira. Okey, kita kira. Tadi dah dapat dah. Y dia 1. Kita buat. So, eksperimen apa? Eksperimen yang mana besar? Eksperimen 4 bagi eksperimen 2. 4 bagi 2 4 bagi 2. 4 bagi eksperimen 2. 4 bagi 2. 9. 3.96
assignment 4 punya. Yang tadi kita dapat tadi adalah, tadi saya dah congak tadi adalah order with respect to y kan. Jadi kita dah dapat tadi y sama juga dengan 1. Order dia kena buat benda lain kan. Order with respect to y katakan b. B sama dengan 1. Dia punya rate law dia tu rate equals to A kali dengan X kuasa dengan A, Y kuasa dengan B. Jadi B dia saya dah dapat dah. Saya congak tadi tu berdasarkan saya congak tadi B sama juga dengan 1. Sebab dia concentration triple, rate triple. Jadi untuk Y tu kan, X kita tetapkan. Dia dapat ni tadi Okay, B sama dengan 1. So ini adalah A. Sebab dia buat X, Y, X kan pula kita ubah. Jangan X kuasa X tak Ini adalah A. Y eksperimen 4. Dan Y eksperimen 2. 2 kuasa 1 4 dengan 2 kan. Dengan 2. 2. Dia cancel kan. Sebab tadi saya nak congkak tak boleh kan. Tak nampak dia tu. Dia ada yang boleh cancel. Cuma ini bukannya nilai tepat-tepat kan. 3.96 bahagi 1.7. 2.32. Ini 3 per 2. 1.5. 1.5 kuasa dengan A. Log 2.32 sama juga dengan A log 1.5. Jadi order dia dapat berapa? Log 2.32 bahagi dengan log 1.5. Dia dapat 2.07, 2.1. Lebih kurang lah 2. Okey. Jadi order with respect to X adalah 2. Order with respect to Y adalah 1. Balik. Order of reaction with respect to X adalah 2, Y adalah 1. Order of reaction with respect to X. So rate equation dia
Oh, tadi mula-mula dia minta differential rate equation juga. Rate equation dia adalah rate equals to, dia tak minta rate equation pun. Write the order je. Tak apalah, tulis dah. Rate equation dia, rate equals to A kali dengan X kuasa dengan 2, Y kuasa dengan 1. Dia minta order. Harusnya orang minta order, tapi bagi dah rate equation. Dia tak minta rate equation. Nombor 9 kan. Dia minta differential rate equation. Soalan kemudian differential rate equation. Differential rate equation. Dan tengok balik equation dia tadi. Ini kat nombor 9 kan. Nombor 9 ya. Kita boleh sebab nombor lain tak. So, differential rate equation. Sebab tengok equation dia balik. Masa kecederaan. So, differential rate equation. Tengok equation dia balik lah. Sebab equation dia adalah AX plus BY jadi CZ. Jadi rate equals to negative D concentration of X. Okay, A tu buat 1 per A. Negatif 1 per A over dt. Sama juga dengan negatif 1 per B dy over dt. Tak nak tulis dah. Sama juga dengan positif 1 per C D Z D concentration dt. Okay. Nah, itu dia punya differential rate equation. Boleh saya berhenti situ. Ni dia tanya differential rate equation. Ni dia punya. Saya pakai positif negatif. So, sampai ke question nombor 9. Okay, masa dah nak habis. Boleh saya all. Madam, kita tak payah ganti nilai ABC tu. Ha? Yang mana? Tak. Yang untuk rate differential equation. Nilai A, B tu. Nilai A dengan B. A, B tak ada. Kita tak tahu kat mana nak cari. Tak ada. A tu balancekan equation je. Okay. A, B tu nak balancekan equation ni. Tak ada. Kita tak ada. Ni dalam bentuk unknown semua. It's just that differential equation kita nak buat tu kita kena ambil ni A, B tu stochastic coefficient dia. A, B, C tu. Dia 1 per stochastic coefficient tu dah. Kita nak samakan rate semua. Kita kena buat 1 per. Jadi kita dah buat tu semua tu tadi tu. Yang ini ni A, B yang ni saya yang letak sebagai A Bukan A stochastic coefficient tu tau. Allah, silap pula. A kan you all faham. A, B pula. Saya tak sangka equation dia tu AB. Patut saya tukar. Jangan confuse lah. Jadi saya boleh buat benda lain. Jangan buat AB lah ini ya. Saya tak nampak equation dia AB juga dia punya stochastic Dia aduh, tak you all confuse memang sungguh ni. Yang ini ni saya tak mau pakai AB lah. Tukar. Saya tak sangka kata equation dia AB. Saya tak tengok tadi. Jangan pakai AB. You sama pula. Ini. Buat benda lain. PQ ke? Buat benda lain. Buat P ke? P. Q tu kita dah dapat dah. Q dia 1. Sebab saya congak dia tadi. Kamu boleh tulis balik lah. Q tu macam mana boleh dapat 1. Jadi sini AB ni. Ini AB adalah stochastic coefficient.
Yang kuasa kat sini ni P dengan Q. Dia tak sama So chromatic coefficient bukannya order of reaction tu. Order of reaction kita dapat daripada data eksperimen. Bukan nilai chromatic coefficient. Okay, buang kita pada itu dah. Astagfirullahaladzim. Okay, thank you very much. Semua hadir tak? Masa dah habis, saya dah ambil masa. Semua hadir, madam. Hadir ya. Okay, thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye, madam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, Bye. madam. Okay. Thank you. Adik siapa?